أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أولياء الله الصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، وإلى مصنف هذا الكتاب شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو قال عليهم الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah, dengan sayangnya Allah pada kita, dengan cintanya Allah pada kita, dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu.
Dah bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam taman-taman syurga. Maka ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita, rasa terima kasih kita. Maka sifat orang beriman itu, tatkala dia berbuat satu kebaikan, tatkala Allah bagi hidayah pada dia, tatkala Allah bagi taufik pada dia untuk buat kebaikan, maka hati dia senang, hati dia suka, hati dia gembira. Maka tatkala kita dapat duit, dapat wang, sagu hati, suka tak hati kita? Suka. Sudah tentu kita suka. Maka tatkala kita dipilih, tatkala kita diberi taufik, diberi hidayah, ditolong oleh Allah Ta'ala untuk berbuat kebaikan, maka sifat orang beriman itu hatinya gembira, hatinya seronok, hatinya suka. Maka itulah sifat orang beriman. Maka sifat orang beriman bila tatkala dia melakukan maksiat, tatkala dia melihat maksiat, tatkala dia tergelincir dalam maksiat, maka hatinya sedih, maka hatinya sayu, hatinya rasa bersalah, hatinya rasa tak sedap hati dia. Sebab apa? Itulah tanda, alamat, salah satu alamat orang itu beriman kepada Allah, dan salah satu alamat bahawa tumbuh rasa takwanya pada Allah. Maka kalau kita belum lagi tumbuh, belum lagi merasakan, lepas sembahyang seronok berasa, sedekah alhamdulillah berasa seronok, boleh buat amal ibadat seronok, boleh letak diri khidmat untuk agama Allah Ta'ala seronok. Orang tanya siapa sedia nak buat begini-begini, saya sedia, seronok kita buat. Dah, siapa yang sedia jadi bilal, saya sedia insya-Allah. Siapa yang sedia nak bagi makan catering begini-begini, saya sedia insya-Allah. Maka itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak berkata-kata apa yang daripada hawa nafsunya, illa wahyu yuha, melainkan semua perkataannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga dia mengambil pendapatnya para sahabat. Tak juga dia buat dia betul, tak juga dia kata cara aku betul, tak. Masa perang Khandaq, itu perang Khandaq itu adalah pendapat ataupun cadangan daripada para sahabat. Khandaq itu parit. Maka digali parit atas pendapat para sahabat. Maka itu sifat rendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia itu pemimpin, menteri, dia tu orang yang atasan, tetap saja dia merendahkan diri, ambil pendapat, tetap saja dia rendahkan diri, ikut para sahabat. Allahu akbar. Itu sifat pemimpin. Mengambil pendapat, boleh berbincang. Allahu akbar. Maka tatkala Nabi mereka korek parit perang Khandaq, tetap juga Nabi, maka nampak satu sahabat nampak di perut Nabi ada bekas tanah. Itu menandakan bahawasanya Nabi tak membiarkan orang buat kerja, tapi Nabi lah yang buat kerja untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak. Kalau kita bos, kita mengarah. Kita bos, kita menyuruh, tapi kita tak turun padang buat kerja. Tapi kita tak yang betul-betul kita hati kita sayang kasih pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi begitu. Kalau satu sahabat dia kata, wahai Rasulullah, aku sembelih, aku lapar, semua aku buat, aku masak, maka Nabi akan cari mana kerja dia nak buat. Apa kata Nabi? Nabi kata, aku yang akan cari kayu bakar. Allahu akbar. Rendahnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bagi-bagi tu tunduk kepala. Tak nak buat kerja. Maka kita tuan-tuan kena ada rasa berebut, kena ada rasa berlumba-lumba, fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk kebaikan, berlumba-lumba untuk nak ambil kerja agama, berlumba-lumba nak ambil apa-apa yang masjid buat program, kita berlumba-lumba nak datang imarah kan. Apa-apa yang masjid buat, apa-apa majlis, kita yang nombor satu, kita yang bagi nama, kita yang sedia untuk tolong agama Allah. Jangan nampak kita bekerja untuk masjid, jangan kita nampak kita khidmat untuk qaryah, jangan kita nampak kita khidmat untuk makhluk, tapi kita ingat, aku khidmat dengan Allah, gaji aku dibayar Allah, rezeki aku dijamin Allah. Maka kalau kita niatnya begitu, tenang khidmat kita, rasa seronok berkhidmat, sebab Allah melihat aku buat yang terbaik, Allah pandang aku.
mudah-mudahan jadi syafaat bagi aku di yaumul akhirah nanti. Tapi kalau kita buat kerana manusia, culas kita. Lari daripada tugas kita kemungkinan. Sebab apa? Maksud kita buat kerja bukan kerana ada satu Bilal di satu surau. Dia datang masjid, dia azan. Habis azan, kami tunggu dia nak masuk. Dia azan, dia balik. 5 waktu, hari-hari begitu. Azan balik, azan balik, azan balik. Bukan di Pulau Pinang lah, di Negeri Sembilan. Azan balik, azan balik. Dia datang azan, dia balik. Jadi tak nak. Azannya sedap, tapi apakan daya. Dia nampak azan ni sebagai kerjaya. Dia nampak dia bekerja dengan masjid, dengan surau. Maka itulah yang membataskan dia dengan Allah. Bahkan pekerjaan azan itu sendiri, khidmat kita sebagai tukang kita sebagai muadzin, adalah salah satu cara, salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Maka ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kita tatkala kita diberi hati kita cenderung ke arah agama, tatkala hati kita suka dengan agama, tatkala Allah istiqamah kita dalam agama. Maka kalau kita pergi jumpa ulama-ulama, pergi ziarah, minta doa apa? Wahai tuan guru, doakan saya istiqamah dalam agama. Wahai tuan guru, doakan saya apa? Supaya tetap dalam agama. Hati saya ikhlas dengan Allah. Itu kita kena pergi ziarah ulama, ziarah alim ulama, kena kerap. Supaya apa? Supaya kita ni bergaul dengan alim ulama. Jadi bila di akhirat nanti, maka bila alim ulama ni nak masuk syurga, mereka teringatkan kita. Teringatkan mana kawan-kawan kami yang puasa sekali, mana kawan-kawan kami yang sembahyang sekali. Ni kita duk jemaah orang masjid, orang alim dalam masjid kita, mana kawan-kawan kami yang mesyuarat sekali dulu-dulu. Maka Allah kata semua dah dimasukkan neraka. Maka diberi syafaat oleh Allah. Suruh kita ni bawa mari kawan-kawan yang beribadah sekali dengan kita, sahabat kita. Maka itulah fadilat kita bergaul dengan alim ulama. Ziarah alim ulama, mana ada tok guru pergi ziarah. Jangan kita berasa kita pandai, pergi ziarah. Maka saya pun bila baru ni ada juga pergi ke Kelantan ziarah tuan guru saya. Umur 60 lebih. Umur 60 lebih ziarah. Dia kenal walaupun 5 tahun dah tak jumpa. Ziarahnya di Kelantan. 5 tahun dah tak balik Kelantan. Dia balik ni pergi ziarah. Dia kenal lah rupa saya. Dia kata lama tak tengok, kata. Pergi ziarah tu kita minta nasihat. Segan dia nak bagi nasihat. Tu orang yang mengaji pondok Pasir Sumbuh 10 tahun. Mengaji pondok Seligi 5 tahun. Lepas mengaji pula Mekah Al-Mukarramah 5 tahun pula. Dekat umur 40 lebih baru habis mengaji. Allahu Akbar. Kita minta nasihat, kata baba, panggil baba sebab dia mengaji Fatani. Mengaji Fatani juga. Tanya baba, nak minta nasihat macam mana kita nak istiqamah dalam agama, nak bagi ingat ilmu begini, minta nasihat. Dia segan nak bagi nasihat. Dia berasa malu, segan nak bagi nasihat. Allahu Akbar. Tawaduk ulama. Siapa nak bagi nasihat kat anak murid pun berasa malu, segan, dok berasa kita rendah diri, dia rendah diri. Habis ustaz dapat dah nasihat daripada dia. Dapat nasihat. Nasihatnya apa? Rendah. Sifat tawaduknya kena makin ditambah. Orang tengok guru kita sifat tawaduk begitu, kita pun berasa Allah nak tak ada apa kita. Guru kita alim gitu pun kita berasa tinggi dah dia, kita ni tak ada apa lalai lara banyak. Lagilah kita berasa kena rendah diri, berasa kita jahil, berasa kita tak ada apa. Tu. Fadilat kita jumpa alim ulama. Maka ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Taala, sayangilah, cintailah alim ulama. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama siapa yang kita cintai, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kali ini kita teruskan dengan muzakarah kitab kita pada muka surat yang ke 57. Ya. 57. Betul ke? 12 surat 57 Salim situ. Betul.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahawasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama terbahagi kepada 3 darjat. Tanqasimu ila 3 aqsamin, terbahagi kepada 3 darjat. Darjat ni seperti yang saya dah sebut, bahasa Arab darjatun, darjatani, darajatun. Bahasa Arab dah darjah 1, darjah 2 bahasa Arab. Jadi banyaklah bahasa-bahasa kita yang diambil daripada bahasa Arab. Dah muridun, orang yang berkehendak. Dah murid. Bahasa Penang royu. Royu. Orang tanya man di mana? Tak tahu dia royuk di mana tu. Royuk. Duduk mengaji tu royuk benda apa? Royuk jamak daripada ghaibun, ghaiban ni royubun. Tak ada hilang. Ghaib, benda yang tak nampak. Betul lah orang Penang kita cakap bahasa Arab tu. Tapi kita ni tak faham. Sebab kita tak berminat untuk mengaji agama, tak berminat untuk mengaji bahasa Arab, menyebabkan kita tak faham apa yang tok-tok nenek kita bawa dalam agama mereka dulu. Mereka menjaga agama sebenarnya. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi dari pandangan sudut agama, seseorang itu terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3 darjah. Pertama, darjah yang pertama iaitu salim. Itu salim. Jadi salim ni apa? Sejahtera. Salim sejahtera. Apa makna salim? Artinya salim, orang yang selamat. Apa maksud orang yang selamat? Itu terjemah daripada perkataan. Apa terjemah? Terjemah ni balik kata. Balik kata ataupun kita panggil apa? Kita panggil balik kata, bahasa saya. Bahasa tuan-tuan tak tahu. Balik kata. Dia apa? Ubah daripada bahasa tu kepada terjemahan daripada perkataan itu adalah orang yang selamat. Dia bukan tafsir. Itu beza terjemah dengan tafsir. Terjemah tu dia alih kata. Dia daripada bahasa ni dia alih saja. Dia tak ada penambahan. Tafsir ni dia pencerahan. Tafsir dia pencerahan. Itu tak sama. Tak sama terjemah dengan tafsir. Quran terjemah, Quran tafsir, tak sama. Beza situ. Artinya apa? Ini artinya yang ini diterjemah perkataan salim itu orang yang selamat. Selamat sama, selamat sejahtera. Apa maksud orang yang selamat? Iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ni orang hak yang hebat. Ni kita nak, kalau boleh nak darjah macam ni. Kita nak darjah macam ni. Kita tengok kita ni, standard kita, darjah kita, tingkatan kita mana di sisi agama. Kita yang macam mana? Ada orang buat ibadat, maksiat pun buat. Ada orang tak buat ibadat, maksiat saja. Ada orang ibadat, buat maksiat, buat silih berganti. Itu bahaya. Jadi kita nak tengok kita ni duduk di mana? Darjah kita ni di mana? Tingkatan kita pada agamanya di mana? Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang perlu kita islah diri kita, apa yang perlu kita ubah diri kita, apa yang kita perlu tingkatkan dalam diri kita. Itu kita maksud mengaji kena tahu. Itu kita maksud mengaji, tujuan kita mengaji kena tahu. Jangan kita mengaji nak kumpul maklumat untuk berbahas, jangan. Kita mengaji kumpul maklumat. Tahu benda tu, tahu benda ni. Boleh kita sembang kedai kopi, kita boleh sembang. Tapi apakah maksud bila kita dah mengaji, habislah mengaji kita.
Mengaji pondok habis 7 tahun, 8 tahun, 10, 20 tahun. Apa maksud kita mengaji? Nak menghasilkan taqwa Allah. Itu maksud kita mengaji. Intihaul ghayah, kesudahan daripada kita mengaji agama Allah tu apa? Nak hasilkan taqwa. Umur 60, 70 walaupun belum lagi, kalau kita mengajinya banyak tapi belum menghasilkan taqwa, maka kena mengaji lagi dan lagi. Tu saya cerita tentang guru saya pergi ziarah, dan lagi dia kata pada saya, dia kata Z, dah babo dengar kata ada tok guru baru sampai daripada Mekah, lupa nama apa, baru balik, umur kat 70 lebih dah, kata tua lagi pada dia, 70 lebih, dia ada buka pondok di Rantau Panjang tak silap. Dah dia kata babo nak pergi ngaji, kata Allahu Akbar. Tu alim dah tu. Nah, dia ni duk mengajar asatizah pondok Pasir Tumbuh dah. Dah. Dia kata apa? Nak pergi mengaji lagi, kata. Allah. Fikir nak mengaji ni sampai umur 60 lebih. Boleh nak mengaji lagi. Allah. Kita ni tak nak mengaji. Tengok orang alim, dia tak jumpa jalan, dia tak jumpa lagi diri dia tak dekat lagi dengan Allah, mengaji. Tak ada sijil pun tuan-tuan. Ngaji tak ada sijil, tak ada penghargaan, tak ada penghormatan. Siapa pun tak kasih kat kita, siapa pun tak sayang kat kita. Kita tak dapat title apa-apa. Maka tu mengaji ikhlas, khalis. Mukhlisin. Tu. Tapi nak dapat begitu payah. Tapi kalau kita mengaji sebab ada habuan, maka kita mengaji dengan sebab ada habuan. Sijil, kita ada habuan anugerah, kita ada habuan begini begitu. Belum sampai tahap ikhlas kita kerana Allah. Jadi kita kena sama-sama makin mengaji supaya apa? Supaya darjah salim. Darjah salim ni apa? Dah seorang darjah salim itu apa? Yakni orang yang hanya menunaikan yang fardu semua dia buat, taat dia pada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini kita nak usaha. Memang kita nampak maksiat zina, nampak maksiat judi, nampak maksiat. Dan ada lagi maksiat yang dalam-dalam, yang haluh-haluh, yang daqa'iq, yang haluh-haluh maksiat tu kita nak tengok. Tu. Maksiat kita nampak hak ni zina haram, kita nampak orang tak pakai tudung, bukan main marah lagi kita. Pas kita duduk kedai kopi, duduk sembang, cerca orang, hina orang, mengumpat orang, tak kira maksiat lagu mana. Padahal besar dosa tu lagi. Tak kena masuk fitnah pula, kena masuk tipu pula, cakap bohong dalam tu. Dah kita cerca orang, hina orang, habis semua kita cakap. Pas kita nak tahu setiap dosa dalam agama, dan kita nak usaha, kita nak junjung segala perintah Allah, dan kita nak cegah, kita nak tinggal semua larangan Allah. Itu letak dalam hati kita mengaji. Itu berasa mengaji tak ada semangat. Aku mengaji nak buat apa ni? Aku dah habis mengaji dah. Kitab khatam 10 kali dah ni. Pas tak ada semangat sebab apa? Tak tahu tujuan fungsi ilmu. Tak tahu nak hasilkan apa mengaji ni. Kita kena tahu hasil mengaji. Itu orang tak minat mengaji agama. Dia kata mengaji agama buat apa? Jadi bila boleh lah. Jadi imam boleh lah. Ada ilmu berapa sangat jadi imam bila. Tapi dia tak tahu kita mengaji agama, kita kena bagi tahu pada mereka. Apa maksud kita mengaji agama? Nak menghasilkan takwa. Buat maksiat berasa tak sedap badan, buat maksiat berasa menyesal, menangis. Kita pukul orang sikit berasa Allah, aku pukul hamba Allah, berasa tak sedap dah. Nak dapat macam mana perasaan begitu? Lama lagi, dah jauh lagi. Nak tawarkan hati ke dunia, dah nak tawarkan hati ke dunia, nak letak Allah Ta'ala semata, Allah, lama lagi. Kalau kita tak mula daripada sekarang, tak ada minat dengan mengaji, tak ada minat dengan Allah, tak ada minat dengan Rasul, tak ada minat dengan agama, tak ada lah kita. Kalau kita tak ada minat, habis lah kita. Maka agama bukan perlu diminati, wajib kita tahu. Minat tak minat kira lain, wajib. Anak kita jangan kata minta maaf ustaz, dia tak minat nak mengaji agama. Jangan cakap begitu. Kita hak kena paksa dia mengaji agama. Tak boleh dia buat pilihan. Habis dia mengaji agama, dah hafiz, dah begitu, dah gini, itu pilihan dia sendiri. Nak jadi apa ikutlah. Tapi yang kita punya tanggungjawab, kita kena bagi dia ilmu agama, supaya ilmu agama tu boleh bawa dia mengenal Allah Ta'ala. Ini masyarakat kita tak faham.
Masyarakat kita tak tahu, tak faham apa fungsi mengaji ilmu agama itu, tak berapa ramai minat datang ke masjid mengaji. Jemaah ramai. 3, 4, 5 baris mayah hari raya Aidilfitri, Aidil Adha ramai. Tapi berapa ramai orang nak mengaji agama? Tak ramai. Sebab apa tak ramai? Dia pun tak tahu mana fungsi ilmu agama. Yang kita mendengar pun kita duk kata, aku nak buat apa mengaji ilmu agama? Setiap benda yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, kita boleh ambil amal. Kita mengaji tak tentu boleh amal lagi. Ni kita nak muzakarah balik. Saya pun mengaji lama dah benda ni. Lama-lama dia mari lupa. Lepas kita nak muzakarah balik, nak buat apa? Nak buat amal, nak islah diri kita. Selagi hayat kita dikandung badan, maksud kita taqwallah. Atau khutbah Jumaat dak bagi tahu apa? Ittaqullah. Atau usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dia suruh kita takut dengan Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Jadi yang ini darjah yang pertama. Pandangan ulama, pandangan agama pada hamba itu ada 3. Yang pertamanya kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang selamat salim itu apa orang yang selamat? Orang yang menunaikan yang fardu. Fardunya dia tak pernah tinggal. Zakat, puasa, dan solat dan sebagainya tak pernah ditinggalkannya. Dan meninggalkan maksiat, apa segala maksiat ditinggal. Jadi bab maksiatnya kita nak tahu lebih terperinci, mesti kita mengaji. Ada maksiat yang kita nampak di hadapan mata kita, ada maksiat yang kita tersembunyi. Itu ada doa. Ada doa di tahiyat akhir. Sunat kita baca doa tu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang tersembunyi, a'lantu dosa yang nyata, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang kamu ya Allah lebih tahu daripada aku. Minta doa, minta ampun siap-siap. Tu doa tu siapa ada boleh bagi-bagi. Dah pakat-pakat amal lepas tahiyat akhir. Saya tak pernah tinggal lagi. Sebab apa tak pernah tinggal? Sebab berasa diri berdosa. Sebab berasa diri jahil. Sebab berasa diri ni nak sangat maghfirah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan kalau boleh cari doa tu, minta dengan masjid dan sebagainya, print poster stand. Bagi boleh hafal, habis kita baca. Ini ikhtiar kita dekat dengan Allah. Kita mari mengaji agama, ikhtiar kita dekat dengan Allah. Kita baca doa lepas sembahyang, duk buat maksiat lagi, tak apa, ikhtiar dulu. Lama-lama Allah Ta'ala, sebab banyak kebaikan kita buat, Allah Ta'ala buang segala kejahatan kita. Allah kata apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perkara kebaikan, amalan ibadah semuanya itu, apa-apa yang baik, yudhibna sayyi'at, boleh menolakkan kepada perkara kemungkaran. Tertolak kemungkaran kita. Itu. Jadi nak buat, kalau kita ada maksiat peribadi kita buat, ada benda hak peribadi kita buat, banyak buat baik. Macam mana ustaz saya nak tinggal maksiat begini, banyak buat baik. Banyak sedekah, banyak istighfar, banyak buat amalan masjid, banyak amalan kita di masjid, solat jemaah, dengar ceramah dan sebagainya. Lama-lama Allah bagi kekuatan pada kita untuk buang maksiat. Lama-lama Allah bagi letak dalam hati kita tawa pada maksiat. Allahu Akbar. Nak tawa pada maksiat. Tengok perempuan tak berasa nak maksiat, tengok apa benda-benda apa, tengok kita nak orang mengumpat, kita boleh lari daripada majlis mengumpat. Orang memfitnah, kita boleh lari pada majlis fitnah. Orang duk cakap hal orang buruk orang apa, kita boleh, saya minta maaf, saya minta diri dulu. Allah Akbar, tu hebat. Ini kita nak jaga hati manusia. Saya kalau tak duk sekali kata apa pula. Itu masalah. Maka kita lah nak kena jaga banyak maksiat yang kita dah buat. Kita nak jaga supaya apa? Supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi maksud hamba Allah yang bertakwa ni bukanlah dia tak buat maksiat. Jangan salah faham. Jangan salah faham kata bertakwa tu tak buat maksiat terus. Tak. Terkadang dia tergelincir. Tapi bila dia tergelincir, apa dia buat? Dia terus beristighfar kepada Allah Ta'ala. Terus dia menangis pada Allah. Terus dia minta ampun pada Allah. Ada dalilnya dalam ayat Quran. Ada satu ayat, lupa lah nak beritahu. Tapi ada satu ayat dalam Quran, saya lupa surah apa.
Jadi Allah Ta'ala beritahu situ dah bahawa dah tanda-tanda orang bertakwa. Ada 3 kategori orang bertakwa. Ada 3 jenis orang yang bertakwa. Orang yang boleh menahan marah dan sebagainya. Orang yang menginfakkan harta secara terang dan secara sembunyi. Dan yang ketiganya adalah orang yang orang yang melampaui batas, yang berbuat dosa, lantas dia beristighfar kepada Allah, lantas dia menangis dengan dosa dia, lantas dia minta ampun dengan Allah segera. Itu di antara 3 tanda-tanda orang bertakwa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi maka ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita kejar, kita letak dalam diri kita, pasang elok-elok, pasak elok dalam hati kita. Aku mengaji ni nak hasilkan takwa. Aku mengaji ni nak hasilkan, aku nak menghasilkan, aku nak junjung segala perintah Allah, dan aku nak tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Itu pasak elok dalam hati kita. Apa-apa pun Allah, apa-apa pun Allah, apa-apa pun Allah. Nak pasak elok. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kedua, dan darjah yang kedua daripada 3 darjah. Jadi yang pertama tu yang kita nak, kita minta pada Allah, ya Allah, kau berikanlah kami darjah yang pertama, itu darjah salim pada kami, ya Allah. Sentiasa dengan taat, tak pernah ingkar pada Allah, dan tinggal segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita minta supaya Allah Ta'ala bagi pada kita. Amin, insyaAllah. Yang kedua, darjah yang kedua, rabih. Apa artinya rabih? Artinya rabih, orang yang selamat, iaitu orang, itu terjemah daripada rabih, alih bahasa. Artinya orang rabih itu orang yang selamat, orang yang beruntung. Minta maaf. Artinya rabih itu orang yang beruntung. Apa maksud orang yang beruntung? Iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Itu sama macam apa? Macam salim. Orang yang beruntung iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat, dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan yang sunat. Allah, ini hebat. Ini hebat lagi daripada mana? Daripada salim tadi. Kita tengok kita di tangga mana. Takut kita salim pun tak. Takut kita salim pun tak takut. Kita nak tengok kita ni duduk kat mana. Kalau salim dak, rabih dak, kasir dak, aku tak tahu kita di mana. Tu duk kena islah diri, duk tengok diri ni lagu mana. Jangan duk tengok orang. Orang tu memang salah banyak dah. Kawan kita ni salah atas bawah, semua salah, ada benda yang salah. Jangan tengok orang, tengok salah diri kita. Apa tak kena dengan aku ni? Sebab apa aku ni begini? Sebab apa akhlak aku begini? Sebab apa adab aku begini? Saya pergi ziarah guru saya, nak minta tangkap gambar. Kata tuan guru nak minta tangkap gambar boleh ke? Jangan. Dia tak bergambar. Saya kata tak apa tuan guru, nak minta bergambar tapi nak buat simpanan. Sampai nak buat simpanan sendiri, peribadi. Dia kata tak apa. Dia kata tak apa Zee, nanti bapa pergi ziarah kat Pulau Pinang, insya-Allah. Untuk orang ulama jaga warak, tak nak gambar dia disebar. Allah. Nak cari orang macam ni nak pergi ziarah, tambah iman kita, takwa kita pada Allah. Ada orang begini. Kita dah tengok orang selfie berkata, saya ni kurang dah letak gambar, tak ada Facebook apa. Kurang dah, tak main Facebook, tak main Instagram, kurang dah. Tapi guru saya tu hebat lagi, tak boleh lawan. Tak boleh lawan dah kita. Minta bergambar tak nak buat simpanan peribadi pun tak nak. Orang jaga sungguh. Ini orang panggil warak. Apa warak? Tarkus syubhat. Tinggal perkara hak kesemaran. Dia berasa hak ni ada sama-sama dalam perkara tersebut, terus dia ambil tindakan tinggal. Allahu akbar. Warak.
Ni nak kena ada kesempurnaan agama. Nah, nak kena ada wang. Kita takat gambar tak apa. Dah, tak berasa lain macam. Tapi orang alim, orang apa? Orang faqih, mereka memahami masalah-masalah sampai masalah itu bukan diperdebat, bukan dibuat cakapan untuk kita tahu, bahkan masalah itu dibuat islah diri dia, bahawa dia rasa takut bahawa aku terjerumus ke arah kesesatan. Dia sendiri. Dah. Atau kita nak cerita bab ulama itulah, boleh buat rombongan ziarah alim ulama ni cukup elok. Ada tambah semangat kita, tambah kita punya yakin kita pada Allah, kita bergaul dengan alim ulama ni. Allah, saya pergi jumpa Ustaz je tak nak balik dah Pulau Pinang rasa. Pergi jumpa Ustaz, pergi duduk kat tok guru tu, jumpa tuan guru ni, dah rasa tak nak balik dah rasa. Suka dengan orang alim ni tak tahu dah. Ada kata kat orang puan duk berasa tak nak balik dah ni. Saya dan kata buat tak nak balik, kereta jual, motor jual. Tak apa saya. Dah rezeki Allah bagi lain tak apa. Dah dulu pun Allah bagi juga. Tapi duk berasa gitu dah. Orang perempuan kata sabar. Dah. Tapi kita berasa apa? Sebab kita berasa suka dengan orang alim. Cakap lembut, dah. Layanan lembut, kita nak murid pun layan supaya tetamu hebat dah. Allah. Tuan-tuan tak rasa, tak tahulah, tapi itulah. Rumah buruk lah. Rumah buruk lah. Tak adalah hebat-hebat. Tapi orang dia amalannya hebat, insya-Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala. Kata musannif rahimallahu taala. Jadi, darjah yang kedua ni darjah apa? Rabih. Apa rabih ni? Ada orang yang menunaikan fardu, dia meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan sunat. Yang ni kita nak juga nombor 2 ni. Rabih. Habis lagi qabliyah ba'diyah jaga. Habis semayang qada semua jaga. Semayang qada apa yang kita tak selesaikan hutang kita dengan Allah, kita ikhtiar bagi selesai. Semayang qabliyah ba'diyah, tahajud, awabin, isyraq dan sebagainya, semua kita buat. Dia nak dapat martabat macam ni payah. Nak usaha lagi dan lagi. Kita berasa nak semayang tu berat dah. Nak semayang fardu pun berasa berat dah. Nak semayang sunat lagu mana ustaz? Tu. Nak semayang fardu pun dah berat dah. Macam mana nak semayang sunat? Anak-anak kita macam mana kat rumah main sunat dah? Dak. Ada tak anak kita semayang taubat, semayang hajat? Tak Ustaz. Main tahajud ada? Tak. Faham macam mana kita? Atau kalau anak muda-muda hantarlah pergi tahfiz, hantarlah mengaji agama. Bangun 4.30 main tahajud, alhamdulillah. Habis isyak semayang qabliyah ba'diyah semua dijaga. Habis isyak lagi taubat, lagi hajat, witir. Allah, hari-hari duk 4 tahun mahat tahfiz 4 tahun. Main hajat, Allah. Kalau kita tak buat lagi, kalau anak-anak kita tak ada lagi amalan agama dalam rumah, yang ada amalan maksiat, amalan lalai dalam rumah, pakat-pakat kita ikhtiar bagi rumah kita tu amalan agama penuh lah. Biarlah rumah kita tu amalan agama penuh, biar orang jiran-jiran terkesan dengan kita, hidayah terkesan. Kita duduk saja. Kita pegang tasbih. Jangan berasa takabur. Aku ni pegang tasbih, sekejap lagi nampak sombong pula. Tak, pegang tasbih tak apa. Orang buat maksiat terang-terang, kita nak sorok-sorok buat apa? Orang duk bawa anak dara orang pergi balik buat maksiat. Dekat YouTube, dekat mana Facebook maksiat penuh. Kita duk susuk kita duk sembunyi. Kita buat contoh, kita zikir tasbih sebelah, la ilaha illallah. Kawan kita duk rapat dengan kita, terkesan. Mat ni kuat tasbih. Tak jangan buat lagi tengok. Kawan kita pun esok hantar ni dia bawa tasbih juga sungguh. Kawan kita esok yang tak pernah berzikir, mari bawa tasbih berzikir tepi kita. Nak bagi tahu apa? Kesan. Kita tak payah ajak orang. Tak payah ajak orang buat baik, kita buat baik, nescaya orang terkesan dengan kebaikan kita. Itu saya tahu. Saya pakai serban. Saya tak pernah kata kat anak murid waktu riadah pakai serban. Tak pernah kata kat ustaz-ustaz saya, waktu ni pakai serban, tak pernah. Tapi saya ni istiqamah pakai serban. Sembelih lembu pakai serban, satgi lapah serban. Lapah duk pakai serban lagi. Basuh periuk serban lagi. Timbang lembu serban lagi.
Sebab apa? Tu ramai orang duk melihat. Jadi dengan sebab kita man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa hak tunjuk ke arah kebaikan, dia dapat pahala seumpama orang yang kita tunjuk. Nah, kita pakai semua, orang pakai semua, alhamdulillah. Syiar apa? Syiar agama Allah tersebar. Kita boleh pada. Jadi insya-Allah takat tu dulu. Jadi yang ketiga pula, kathir artinya orang yang rugi, iaitu yang malas atau lemah dari mengerjakan sesuatu yang fardu. Jadi insya-Allah ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti takat ni dulu. Dah, yang baik itu datang daripada Allah Taala, segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Jadi pesanan saya yang terakhir itu kita istiqamah dalam mengaji agama, kerana inilah kunci ataupun ikhtiar kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ini salah satu jalan untuk tahu kesalahan kita, dosa kita dengan Allah itu melalui talabul ilmi, iaitu melalui mengaji ilmu agama, insya-Allah. Dan satu lagi pesanan saya, bila kita mengaji, pastikan praktikkan apa yang kita mengaji. Hari ini mengaji tentang mengumpat, lalu kita try tengok, aku nak berhenti mengumpat, aku berhenti nak duduk kedai kopi bersembang hal orang. Cukup mulut kita sembang dengan hal orang. Kita nak minta maaf semua satu orang di dunia, tak boleh. Maka kita jaga mulut kita, kurangkan berkawan, cari kawan yang boleh dallaka 'alal khair, yang boleh tunjuk kita ke arah kebaikan, itu kita pegang kawan tu dulu. Tapi kawan yang sekadar ajak mengopi, ajak bersembang, ajak benda lara, itu kita minta diri, kita tak payah. Apa kalau boleh buat macam tu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah Taala, segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.